Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Masyarul, nombor matrik AA190280. Okey, hari ini saya akan bercakap mengenai pengenalan untuk Library Management System. Okey, kami membuat projek Library Management System ini adalah kerana program ini adalah salah satu program yang boleh membantu khususnya librarian untuk menyimpan rekod yang mereka. Okay. Tujuan kami membuat Library Management System ini adalah untuk memudahkan librarian memasukkan data-data dalam sistem mereka. Contohnya macam number of book published, return or renewal of book, dan juga program Library Management System ini juga dia akan menyimpan database kita supaya bila kita masukkan buku yang baru, data buku yang baru, so dengan cara ini dia akan mengurangkan rekod manual bagi librarian. Okey, seterusnya adalah flowchart bagi Library Management System bagi kumpulan kami. Okey, ini adalah contoh flowchart bagi projek kami, iaitu mula start, iaitu berbentuk ini, yang mana ni adalah simbol untuk start. Lepas tu kita akan login. Segi tempat ini adalah berfungsi untuk proses, yang mana login ini kita akan masukkan password. Kemudian kita akan pergi ke bentuk yang ini, yang mana dia adalah input atau output, yang mana di dalam ini ada menu yang kita telah dibahagikan kepada add book, choose book, issue book dan edit book. Seterusnya kita akan, apabila kita memilih add book, dia akan pergi ke bentuk yang mana dia adalah condition statement yang ada dua, sama ada kita nak pergi ke yes, kalau yes kita akan pergi ke seterusnya proses, kalau no kita akan pergi ke selection berikut. Okey, jika add book kita akan pergi ke choose kategori, yang mana kategori ini tersebut terbagi kepada beberapa jenis subjek yang kita nak, dan apabila kita tekan subjek tersebut kita akan key in info, iaitu yang terdiri pada book ID, book name, author, quantity, price and rug number. Apabila kita selesai, kita akan terus kepada terminate. Kalau kita nak pergi ke selection lain, kita akan tekan no supaya kita tak pergi ke end terus, dan kita akan terus pergi ke choose book. Di mana choose book ni kita akan dapat tahu dia punya display option. Dia terdiri daripada search book ID dan search by name, dan seterusnya kita akan pergi ke key in detail book, dan bila kita selesai kita akan terus ke bagi terminate. Di terminate ni kita pilih sama ada kita nak terus close application end, ataupun kita akan pergi ke menu semula. Seterusnya kita tak nak pilih choose book, kita akan pilih kepada issue book. Okey, issue book ini dia terbagi, dalam issue book ni terbagi kepada 4, iaitu issue book, view issue book, choose issue book dan remove issue book. Okey, apabila kita select salah satu kategori ni, kita akan pergi ke bahagian book ID, book name. Seterusnya kita akan pergi ke terminate. Apabila kita nak teruskan yang option lain, kita akan boleh pilih kepada edit book record, yang mana dalam ni kita akan key in book ID. Seterusnya kita akan pergi terminate, dan bila kita selesai untuk proses kita key in data dalam kita punya sistem, kita akan terus ke close application dan juga kita akan end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Faratika. Nama saya Muhammad Adam Haikal bin Syarul Nizam, AA190109, dan pada hari ini saya akan menerangkan sudokod bagi program kami. Okey, sudokod ini bermula dengan start, kemudian user dikehendaki untuk memasukkan password ataupun kata laluan. Dan setelah itu, user mempunyai 4 jenis pilihan, iaitu yang pertama sekali adalah add book, yang kedua adalah search book, yang ketiga adalah issue book, dan yang keempat adalah edit book record. Sekiranya user memilih pilihan yang pertama, iaitu add book, maka user mempunyai beberapa pilihan untuk dipilih dari segi bidang kejuruteraan buku itu. Antaranya adalah civil engineering, mechanical, electrical ataupun elektronik. Setelah user memilih jenis bidang kejuruteraan buku tersebut, maka user dikehendaki untuk memasukkan butiran-butiran bagi buku tersebut. Antaranya adalah seperti tajuk buku itu dan juga penulis buku tersebut. Dan setelah user memasukkan butiran-butiran itu, maka user mempunyai pilihan sama ada ingin menambah buku lagi baik dalam bahagian ini ataupun pergi semula kepada menu. Dan pilihan yang kedua pula adalah search book. Di dalam bahagian ini, user mempunyai pilihan untuk mencari buku yang diingini sama ada melalui ID ataupun nama buku itu. Setelah user memilih antara dua pilihan tersebut, maka user perlu memasukkan butiran-butiran yang diperlukan. Dan setelah itu, user boleh pilih sama ada ingin meneruskan lagi bahagian ini, iaitu bahagian search book, ataupun pergi semula ke bahagian menu. Dan pilihan yang ketiga adalah issue book. Bagi pilihan issue book, user perlu memilih kategori bagi buku tersebut. Dan setelah memilih kategori buku itu, user perlu memasukkan butiran-butiran yang dikehendaki. Antaranya adalah seperti tajuk buku itu dan juga penulis buku tersebut. Dan setelah user memasukkan butiran-butiran yang dikehendaki, user mempunyai pilihan sama ada ingin meneruskan bahagian ini, iaitu issue book, ataupun pergi semula kepada menu. Pilihan yang terakhir adalah view book list. Bagi bahagian ini, user boleh melihat buku yang telah disimpan di dalam sistem library management ini. Dan penyimpanan ini dilengkapi dengan butiran-butiran buku yang disimpan. Antaranya adalah nama penulis, tajuk dan juga harga buku tersebut. Dan setelah user selesai melihat
buku-buku yang telah disimpan dalam program ini, maka user mempunyai pilihan sama ada ingin meneruskan bagi-bagi ini ataupun pergi semula kepada menu. Dan akhir sekali adalah end. Itu saja bagi bahagian sudut. Sekian, terima kasih. Okey, ini adalah coding bagi library management system untuk kumpulan kami, yang mana kami akan gunakan include window.h, yang mana ia adalah header file bagi coding yang mana mengandungi semua declaration untuk semua function. Lepas tu kita akan gunakan include studio.h, hashtag include conio, yang mana ini adalah mengawal input output. Hashtag stdelete.h, ini adalah dia berfungsi sebagai sistem CLS. Okey, di sini ianya berfungsi sebagai clear screen. Hashtag include string, ini adalah berfungsi untuk memanipulasikan susunan. Lepas tu susunan huruf. Hashtag .h, ini adalah berfungsi sebagai sistem sleep, nanti kita akan dapat lihat. Dan last sekali hashtag times, untuk masa. Seterusnya, ini adalah contoh data type untuk coding ini, yang daripada jar categories, return function, main menu dan sebagainya. Untuk coding bagi main menu ni, kita dapat lihat sini kita akan gunakan void main menu, data type dia. Betul, ini adalah sistem CLS. Okey, apabila kita tengok ni adalah printf main menu, kita dapat lihat output dia. Ada add book, choose book, issue book, view book dan close applications. Okey, dalam coding untuk main menu ni kita akan gunakan switch statement, yang mana dia ada case 1 untuk add book, case 2 issue book, case 3 issue book, case 4 view book dan case 5 ni adalah close application yang kita akan dapat lihat ni. Okey, apabila contoh kalau saya tekan nombor 5 dekat coding ini, okey, dia akan keluar seperti ini, dan yang ni akan lambat keluar sebab tadi ada system sleep yang mana dia daripada dosh.h, yang ni dia. Okey, sekiranya kita sebagai user tersalah types nombor yang ada di sini, contohnya kalau saya tak nombor 6, okey, dia akan keluarkan wrong entry, please re-enter correct option. Jadi kita sebagai user, kita kena alert dengan nombor-nombor yang telah dibagikan supaya kita memudahkan kerja kita. Okey, seterusnya adalah untuk coding untuk password, yang mana kita akan gunakan include window.h. Ini adalah declaration, dan kita akan gunakan void password. Ini adalah dia punya data types, dan passwordnya adalah 1, 2, 3, 4, coding dia yang sebenar. Okey, di sini kita dapat lihat bahawa terdapat untuk password protected yang dia kebaikan dia orang lain tidak akan dapat masuk ke dalam kita punya sistem. Dan dia guna go to xy, yang saya cakap tadi, dia berfungsi sebagai koordinat untuk kedudukan bagi huruf tersebut. Lepas tu dia akan gunakan for, ni adalah for statement, ni adalah array, kita dapat lihat array. Lepas tu dia gunakan system sleep daripada dosh.h, dia akan gunakan printf, ni adalah enter password. Okey, di sini kita akan enter nanti. Selain tu dia akan gunakan while statement dan juga if else statement. Okey, kalau kita masukkan password yang betul, contohnya 1, 2, 3, 4, okay, dia akan keluarkan password match yang di sini, iaitu yang tadi if statement, if else statement. Di sini dia akan keluarkan password match, dan kalau kita tekan continue enter, dia akan keluar, dia akan terus pergi kepada main menu. Okey, sebagai user kita salah type kita punya password, dia akan keluar seperti ini, wrong tu. Jadi kalau kita tekan, okay, dia akan menyuruh kita untuk masukkan password yang betul. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Puan Farah. Pada pagi ini saya akan menerangkan bagi bahagian add book dalam coding kami. Okey, dalam coding kami menggunakan escape sequence \n dan juga \t, yang mana \t ini bermaksud menggerakkan cursor pada bahagian bawah sesuatu baris, dan maksud bagi \n ini adalah menggerakkan cursor pada permulaan bagi sesuatu baris. Apabila kami execute bagi program ini, maka user mempunyai beberapa pilihan, dan bagi bahagian add book, user perlu menekan nombor 1, dan setelah itu user mempunyai beberapa pilihan ataupun kategori buku yang ingin dimasukkan ke dalam sistem, iaitu kategori yang pertama sekali adalah komputer, elektronik, electrical, civil, mechanical dan juga architecture. Dan apabila user memasukkan kategori buku yang ingin dimasukkan ke dalam sistem, sebagai contoh adalah komputer, maka user perlu menekan nombor 1, kemudian enter,
Dan butiran pertama yang perlu dimasukkan oleh user adalah ID buku tersebut. Dan kemudian nama buku tersebut. Dan kemudian adalah bilangan buku itu yang ingin dimasukkan ke dalam sistem. Seterusnya adalah harga buku itu, dan akhir sekali adalah nombor rak buku, nombor rak yang mana buku itu akan diletakkan. Dan setelah user memasukkan butiran-butiran yang dikehendaki, user mempunyai pilihan sama ada boleh menekan Y, itu yes, yang bermaksud user ingin meneruskan bagi bahagian add book, ataupun N, yang bermaksud user ingin pergi semula kepada bahagian menu. Setakat itu saja bagi bahagian add book. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita teruskan bagi pilihan kedua bagi user, iaitu untuk mencari buku, search book. Bagi bahagian ini, seperti mana bahagian add book, kami juga menggunakan escape sequence \n dan juga \t. Dan user mempunyai dua kaedah untuk mencari buku yang diingini, iaitu dengan mencarinya melalui ID ataupun melalui tajuk buku tersebut. Dan kami menggunakan kaedah switch statement, yang bermakna kes satu adalah pencarian dengan menggunakan ID buku itu, dan kes 2 adalah pencarian buku menggunakan tajuk buku itu. Dan apabila kami execute coding ini, maka user perlu menekan nombor 2 untuk bahagian search book. Dan terdapat dua kaedah untuk user mencari buku yang diingini, iaitu sama ada melalui pencarian menggunakan ID buku itu ataupun tajuk buku tersebut. Maka sebagai contoh, user memasukkan pencarian menggunakan ID, maka user perlu menekan nombor 1 dan memasukkan ID buku itu. Dan ini adalah keterangan buku yang diingini. Dan ini adalah keterangan buku yang dicari. Dan untuk meneruskan pencarian buku yang diingini, user perlu menekan Y, iaitu yes, manakala untuk kembali semula kepada bahagian menu, user perlu menekan N. Itu saja bagi bahagian search book. Kita teruskan pembentangan ini bagi bahagian issue book. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ilyas. Saya akan sambung terangkan coding yang telah kita orang buat. Okay, function yang saya akan terangkan ialah issue book. Issue book. Okay, ini adalah coding bagi issue book. Kita menggunakan switch dengan while dan if statement. Okay, ini adalah coding bagi issue book. Okay, untuk output bagi issue book, kita boleh tengok kat sini. Kita diberi pilihan untuk issuekan sesebuah buku, atau kita boleh tengok buku yang telah diissuekan, cari buku yang telah diissuekan, dan juga kita boleh buang buku yang telah diissuekan di mana isunya telah selesai. Kita boleh pergi kepada seterusnya kita akan pergi kepada function view book list. Untuk view book, kita akan simpan segala data yang telah dimasukkan di dalam function ini. Untuk view book, ini adalah output kode ini. Segala jenis buku yang telah kita simpan akan dicatatkan dan dimasukkan dalam kode ini, dalam sistem ini. Dan kita boleh tengok total buku berapa yang telah kita masukkan. Kalau kita tengok di sini, kita ada tarikh dan masa untuk dipaparkan setiap kali kita masuk sistem ini. Ini adalah coding masanya untuk dipaparkan seperti ini. Ini adalah codingnya untuk memaparkan masa. Setelah selesai, kita boleh keluar dengan close application. Kita tunggu 3 saat dan dia akan terus keluar. Sebagai penutupnya, library management ni kita perlulah menggunakan komputer supaya error dapat dikurangkan dan kerja lebih efisien. Sebagai konklusinya, kita boleh menggunakan komputer programming untuk memudahkan hidup seharian kita dan memudahkan lagi kerja dan menghilangkan sebarang kesilapan daripada ralat manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.